Assalamualaikum dan hai. Video ini adalah mengenai lab report template guidelines, di mana saya akan menerangkan semula cara-cara nak tulis lab report dengan lebih baik. Sebelum ni kamu dah buat eksperimen freeform motion, projectile motion dan friction. Jadi saya harap lepas tengok video ini kamu boleh tambah baik lab report kamu. Jadi dalam satu lab report kamu kena ada title, objectives, list of variables, data tabulation, calculation, discussion dan conclusions. So 7 perkara ni mesti ada dalam lab report kamu. So mari kita tengok contoh lab report eksperimen kelima yang kawan kamu dah buat. So kita ada title of the experiment dan objective. Yang dua ni kamu boleh dapat directly dalam lab manual tersebut. Seterusnya kita ada list of variables, kita ada constant variables, manipulated variables dan responding variables. Yang ni kamu dah familiar. So dalam eksperimen kelima itu, apa yang kamu dah responding variables kamu adalah friction, static friction. Sepatutnya kamu punya responding variable. So kawan kamu di sini tersilap. Responding variables ni adalah apa physical quantities yang berubah setelah kamu ubah manipulated variables ni tadi. Okey, contoh dalam eksperimen ke-5 itu, yang ni silap bukan manipulated, bukan static friction. So dalam eksperimen ke-5 itu kamu tukar dia punya resting slotted mass MR. Okey. So seterusnya macam mana kamu dah buat table and data table collection. So ada 4 perkara ni yang kamu kena kenal pak. Kamu kena hati-hati dalam buat table. Iaitu pertama, kamu kena pastikan semua table kamu tu boleh tunjuk semua data yang kamu ubah dan kamu record. So contohnya dalam eksperimen kelima itu friction, kamu ada ubah MR dia, kamu ada ubah MH dia sebanyak 3 kali dan kamu ada record dia punya average, kamu ada kira dia punya average, kamu ada record dia punya friction tu. Okey. So ini 3 kolom yang kamu tambah ni adalah sangat penting untuk tunjukkan semua data yang kamu ada. Seterusnya label data with correct title and unit. So kamu boleh nampak kat sini kamu ada title ataupun simbol dia berserta dengan unit yang tepat lah. Okay, kamu juga kena ingat untuk tambahkan dia punya yang ketiga adalah sensitivity, uncertainty dia lah. Iaitu dia bergantung kepada setiap measuring instrument. Contohnya dalam eksperimen freefall kamu ada guna meter ruler untuk kira ketinggian. So uncertainty untuk meter ruler tu kamu kena tulis dalam table kamu lah. Contohnya plus minus berapa. Okey, itu uncertainty dia bergantung kepada jenis instrumen kamu. Okey. Seterusnya kamu kena pastikan semua data kamu tadi adalah consistent decimal points with 2 or 3 decimal points. Okay, contohnya dalam eksperimen kelima ni kamu ada average, kamu ada kira average ni semua ni consistent 2 decimal points. Friction pun kamu ada kira 2 decimal points. So pasti nak selamat kamu tuliskan 2 decimal points lah untuk apa-apa data yang kamu record. Baik. Seterusnya, okey. Dalam eksperimen kelima ni kamu ada equation F S equals to mu S against mu S R ke. Okey. So di mana biasanya kamu kena kenal pasti dengan equation yang diberi dengan equation straight line mx plus c. So dalam berdasarkan equation ni kamu ada y sama dengan fs, m sama dengan mu s dan r sama dengan x sama dengan r. Okey. So kamu akan plot graph of
Fs against R, di mana gradient akan mewakili mu S. Berbeza dengan eksperimen ketiga. Eksperimen ketiga kamu tak perlu buat graf. Eksperimen kamu cuma perlu tunjuk equation saja. Eksperimen kedua kamu ada equation untuk free fall. Kamu kena kenal pasti y dia apa, x dia apa, gradient dia apa. Contohnya dalam free fall tu, gradient dia mewakili apa, buat equation apa. Okay, so seterusnya kita akan proceed dengan plotting the graph. Yang penting untuk plot graph, pertama kamu perlu calculate the centroid. Okay, so ini apa yang kawan-kawan buat. Dia ada kira centroid. So centroid ni biasanya adalah average untuk daripada data tu. So y component dengan x component tu kamu kira. Yang ni ada 7 data, 7 pairs of data. Kamu total up, kamu bagikan dengan 7 untuk y dan x lah. Okay, itu centroid. Kenapa kita kena kira centroid? Sebab dia untuk plot graph ni nanti. Ini adalah karakteristik yang kamu kena ikut semasa kamu buat graph, semasa kamu plot graph tu. Okay, kamu kena ada label, axis dan unit. Okay, kita tengok graph yang kawan-kawan buat. Okay, ni ada 2 contoh graph. So, kita tengok tadi perlu label axis dengan unit. Axis dan unit mesti label. So yang ni ada y axis dia ada label beserta dengan unit. Fs unit di Newton. Yang ni saya letak pun ada Rn. Yang ni pun ada label. Okay, mesti dengan unit yang betul. Seterusnya use even scale, skala yang sesuai dan skala genap. So contohnya kat sini dia ada guna 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6. Bagus. Okey, skala ganjil. Okey, kalau tengok graf yang kedua ni, dia 0, 1, 2, 3. Okey, sepatutnya kamu kena letak di sini nilai dia 0.5, 1.5, 2.5. Okey, jangan tinggal. Mesti tulis. Okey. Okay, seterusnya kita ada size graph larger than half size of graph paper. Size graph kamu mesti besar. So kalau kamu tengok kat sini, graph ni kecil sahaja, yang ni graph ni besar. Bagus. So yang ni perlu dibesarkan lagi lah. Sepatutnya graph ni kamu kena sambung lagi sampai hujung. Kamu tak boleh biar tergantung ya. Seterusnya kita ada all points are plotted, centroid are plotted. Centroid is plotted. So kamu nampak kat sini semua data, semua koordinat tadi daripada table kamu tu ada 7 points. Semua tu ada dalam graf kamu. Pastikan semua tu ditanda dalam graf kamu dengan simbol X. Dan centroid dengan simbol X dalam bulatan. Ini centroid. Okay, kamu nampak kat sini ada centroid, sini pun ada centroid. Bagus. Seterusnya, best fit line must pass through centroid. Best fit line, okay, garis lurus kamu kena lalu centroid. Ini lalu centroid, ini pun lalu centroid. Bagus. Okay, cumanya yang ini graf dia kecil lah, sepatutnya disambung lagi sampai hujung. Okay, seterusnya kamu akan kira gradient of best fit line. Bila kamu nak kira gradient, kamu kena cari 2 point dalam, kamu kena pilih 2 point dalam graf kamu. Okay. Okay, macam mana kamu nak pilih 2 point? Kamu kena pilih point yang berada dalam garisan kamu tadi. Mesti dalam garisan kamu. Dan dia mesti dibucu kotak-kotak kecil tu. Kalau kamu nampak kotak kecil tu, dia macam ni kan. Contohnya graf garisan kamu macam ni. Oh, sorry. Okey. Kamu nampak garisan ni, dia tak kena mana-mana bucu segi 4. So kamu tak boleh pilih point yang di sini. Di sini tak boleh. Di sini tak boleh, sini tak boleh, sini pun tak boleh sebab dia bukan dibucu. Tapi kalau graf kamu tu, kalau dalam petak kecil tu macam ni, contoh ya.
Okay, dia kena bucu. Ini boleh. Okay, mesti bucu graf. Bucu kotak kecil tu mesti ada di bucu dia. Okay, itu point yang perlu kamu pilih. 2 point lah. Okay, gradient of the graph, the triangles must be large, half size of the graph. So kalau kamu tengok kat sini, graf ni, kawan kamu ni, saya tunjuk yang ni lah, sebab yang ni graf dia tergantung. Okay, graf yang kedua ni kamu boleh tengok segitiga dia cuma kecil sahaja. Okay, sepatutnya syaratnya triangle gradient mesti separuh daripada size graf. Dia kena pilih 2 point yang lebih besar. Contohnya di sini dengan di sini lah contohnya lah. Okay, size dia kena besar lah, baru kamu pilih 2 points tersebut. Syaratnya mesti berada di bucu. Okay, substitute value with consistent decimal places. So kita tengok calculation dia. Okay, so bila kamu substitute value Y2, Y1, X2, X1 tu pastikan semua ada 2 decimal points. Ini betul, betul, betul dan betul. Okay, semua mesti ada 2 decimal points. Dan bagi unit, bagi jawapan gradient kamu pun dalam 2 decimal points juga, berserta dengan unit. Okay, untuk grade soal eksperimen kelima ni kamu ada Fs equals to mu s r, di mana mu s no unit. So sebab tu gradient ni tak ada unit. So ini betul lah. Kalau macam grade eksperimen eksperimen ketiga kita tak ada graf. Eksperimen kedua contohnya kamu ada kira gradient untuk free fall motion tu. So unit untuk gradient tu kamu kena unit, kena tulis. Macam mana nak tahu unit? Contohnya untuk kamu ada graf yang ni, y dalam cm, t dalam seconds. Contohlah, ini contoh saja. So untuk graf ni, gradient dia punya unit adalah cm per second, cm per second, centimeter per second. Okay, unit y bagi dengan unit s. Okay. Okay, seterusnya kita nak tengok kira required value. Okay, contoh dalam eksperimen kelima ni dia kamu memang terus dapat mu s daripada gradient. Okay, required value untuk eksperimen ketiga tak ada. Semua kamu perlu buktikan equation sahaja. Equation untuk eksperimen required value untuk eksperimen kedua adalah kamu kira G, gravitational acceleration. So daripada gradient tu yang kamu kira, macam mana kamu nak dapatkan gravitational acceleration. Itu contoh lah. Okay, mesti ada unit dan decimal points, 2 decimal points berserta dengan unit yang betul. Okay, so dalam eksperimen ni tak perlu, eksperimen kelima ni. Okay, seterusnya kita ada discussion. Okay, untuk bahagian discussion kamu perlu ada state theoretical value and experimental value, calculate percentage error and state at least 2 errors and precautions. Okay, so kamu boleh tengok untuk eksperimen kelima ni kita tak ada theoretical value, dah kita cuma compare mu s dengan mu k. Yang ni kawan-kawan buat dah, mu s dengan mu k. Contoh eksperimen ketiga tu kita linear momentum, kita buktikan equation momentum adalah conserve. Untuk eksperimen kedua free fall, kamu kira gravitational acceleration, kamu akan ada experimental value dengan theoretical value. So bila kamu ada berlaku macam tu, kamu perlu kira percentage difference dia lah, berapa persen. Okay, so eksperimen 5 ni tak perlu kira percentage difference. Okay, macam mana nak kira dia? Saya rasa saya dah bagi tahu dulu. Percentage of difference sama dengan theoretical value tolak practical value, experimental value in modulus bagi dengan theoretical value
syarat dengan 100%. Okay, so jawapan kamu akan dapat dalam bentuk peratus dan nilai dia positif. Okay, itu experimental value. Seterusnya kamu perlu state at least 2 errors and precautions. Error ni apa masalah yang kamu dapat semasa eksperimen dijalankan, dan precautions ni apa langkah-langkah yang patut kamu ambil. Okay, so sepatutnya dalam kita tengok ni, static friction is what keeps the object moving and it must be overcome with sufficient opposing force before the box will move. Okay, sepatutnya kamu tak perlu nak explain apa benda static friction ni. Kamu perlu explain apa error yang berlaku semasa buat eksperimen tersebut. Contohnya, kamu bagi terlalu banyak force. So macam mana kamu nak buat precaution dia? Kamu kena pastikan force kamu tu tidak terlalu kuat sehingga bagi efek dekat eksperimen data tersebut. Okay, tu untuk mu k ke yang kamu kenakan daya external force tu. Okay, seterusnya contoh macam momentum tu kamu kena ada parallax error. Contohnya kamu nak tengok dia punya kamu masa buat ukuran tu ada berlaku parallax error. Itu contoh error yang berlaku. So apa precaution kamu ambil? Kamu ambil beberapa set of data lah. Contoh macam eksperimen 5 ni, kamu nampak kat sini ada 3 pairs of data untuk kurangkan error yang berlaku. Contoh apa lagi? Contohnya kamu ada kipas akan memberi efek kepada kamu punya slotted mesh tu bergoyang contohnya. Okay, so yang tu banyak benda lah kamu boleh fikir dan bincangkan. Okay, seterusnya kita ada conclusion. State whether the objective of the experiment is effective or not. So yang ni dia dah ada the experiment is succeed. Okay, bagus. Static friction larger than kinetic friction. And then achieve if percentage of difference is less than 10%. Okay, contohnya dalam eksperimen kedua. Eksperimen 3 tak ada buat percentage difference. Eksperimen kedua, eksperimen free fall kot. Kamu ada compare theoretical value G dengan experimental value G. So percentage difference dia berapa? Okay, contohnya kamu dapat 11%. So more than 10% cannot be achieved lah. Objektif tak tercapai lah. Kalau less than 10%, kamu tulislah objektif tercapai. Okay, itu saja untuk video kali ini. Saya ingin membantu kamu. Terima kasih.